siapa yang tak boleh masuk, kita guna live Facebook di di Facebook e-learning. So saya kena screen capture lah this one. Okay, panggil lagi kawan-kawan. So baru 27 orang. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan. Suara jelas ke? Buhan okey tak? Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Emilia daripada Politeknik Melaka. Ya. Ada beberapa kawan saya yang nak join sekali tapi semua dah tak dapat join. Macam mana ya? Boleh join di live Facebook e-learning. Jadi saya share dekat dalam link dekat chat, nanti puan tolong share boleh? Okey. Maksudnya dah tak boleh join live ni, dah tak boleh lah. Masuk Teams ni dah tak boleh lah. Boleh lagi tapi sebab dia kena manual, kena masuk email tu manual. Dia agak lambat sikit lah, ambil masa. Okey. So saya bagi link tu je lah nanti okey lah. Ya betul. Okay. Terima kasih ya. Ya.
Okay. Masih tunggu kita punya baru 34 orang. Dan 5 minit lagi boleh start Okay. Kak you try share screen sekejap? Okay, jap. Testing sekejap Okay, nampak tak? Nampak tak mas screen? Nampak? Okay. Okay, Chun. Nak aku off ke? Ah. So sekarang ni dalam 37 orang. Siapa-siapa boleh share jugalah dekat Facebook. Okay, untuk live ni siapa yang tak dapat join, kita live di webinar juga di Facebook. Boleh share dekat WhatsApp poli masing-masing. Okay, sebelum kita mulakan.
Kak Ina dengar tak suara saya? Ada lag tak? Okey, Kak Yu, okey. Kita boleh mula kan? Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Maaf ya, ada kesukaran teknikal sikit. Baru first time nak test live di Facebook menggunakan OBS software. So, saya pun belum mahir lagi actually. Dan sama-sama belajar lah juga kita kan. Okay, sebelum kita mulakan kita punya seminar pagi ni, okay, kita dahulukan dengan surah Al-Fatihah dan diiringi oleh doa. Cik Wan Burhanuddin boleh tolong saya? Okay, kita start dengan Al-Fatihah. Mas, mic off. Oh, sorry. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay. Dan untuk pagi ni, saya nak briefing sikit berkenaan webinar ini. Okay, so kita akan ambil attendance 2 kali pada pagi ni, iaitu pada sekarang ni saya download siap-siap. Attendance kita boleh ambil attendance live menggunakan Teams. Okay, dan yang kedua 5 minit sebelum berakhir saya akan download sekali lagi attendance tuan-puan. Okay, jika ada sebarang soalan sepanjang webinar dilaksanakan, boleh put your question dekat dalam chat dahulu. Lepas tu after that kita akan open discussion lah. Dan terpulang kepada penceramah kita Puan Mas Ayu untuk open session ke macam mana di tengah-tengah. Okay. Okay. Jadi itu saja briefing peraturannya. Kalau boleh jauhkan daripada gangguan. Okay. Kipas whatever semua orang dah tahu kot. Kemungkinan semua dah tahu. Dan saya akan brief seterusnya lah. Okay. Sebelum tu kita untuk mulakan kita punya webinar, saya perkenalkan kita punya penceramah kita, iaitu Puan Mas Ayu binti Muhammad Arif dari pensyarah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Mersing Johor. Okay. Hai semua yang hadir. Okay. Jika nak tahu hari ni Puan Mas Ayu punya birthday, okay, hari jadi. Okay, so kita nyanyi lepas ni, ramai-ramai. Happy birthday to you, okay. Okay, so hari ni kita akan mulakan kita punya webinar yang bertajuk Microsoft Sway, okay, an alternative of PowerPoint, okay. Okay, semua tahu biasa guna PowerPoint dalam lecture. Dan hari ni kita nak bagi kelainan sikit semester buka ni, kalau boleh kita nak guna Sway. Okay, apa itu Sway? Okay, so nanti kita akan seterusnya bersama Puan Mas Ayu untuk dapat penjelasan, dapatkan cara-cara teknikalnya macam mana nak buat, okay, macam mana nak bikin this Microsoft Sway ni.
Okay, dan semua sekali boleh gunakan, okay, dengan bestnya. Okay, so saya tanpa buang masa, saya serahkan webinar ini kepada Puan Mas Ayu. Okay, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Puan Mas Suria, e-learning PMJ sebagai penganjur. Alright, so untuk webinar saya tak adalah skema sangat sebab saya pun tak pandai nak skema. Alright, so hari ini apa yang saya nak share adalah mengenai Sway. Okey, Sway ni salah satu application yang ada dalam Microsoft lah, Microsoft provide. Okay, biasa kita dengar PowerPoint, kita dengar Words, kita dengar Excel, tapi Sway ni jarang nak dengar. Tapi sebenarnya Sway ni since 2015 kalau tak silap saya. Okay, dia official launching pada 2015. Okay, tajuk dia pun, okay, saya share saya punya slide lah. Okay. Okay, tunggu sekejap kenapa saya tak nampak slide saya. This one. Mas, kenapa aku tak nampak aku punya slide, Mas? Okay, saya di tengah loading lagi Kak. Okay, saya nampak. Okay, nampak tak yang aku punya ni, aku punya Firefox punya ni? Nampak. Okay, alright. So, Sway ni salah satu daripada application dalam Microsoft lah. Okay, so Sway ni kenapa saya bagi nama dia sebagai alternatif sebagai PowerPoint? Dia sebenarnya bukanlah pengganti kepada PowerPoint sebenarnya. Okay, cuma PowerPoint ni dia lebih profesional lah. Kalau macam orang nak present secara profesional, PowerPoint ni masih lagi jadi boleh jadi main application. Okay, Sway ni dia sebenarnya pendekatan dia lebih kepada digital storytelling. Kalau siapa pernah tengok TED Talks, itu adalah pendekatan dia adalah secara storytelling lah. Tapi Sway ni more kepada digital storytelling. Dia kalau kita nak buat slide untuk student tu, kita boleh jadikan Sway ni sebagai salah satu platform lah. Okay, so apa yang kita akan belajar pada hari ini, okay, yang saya buat ni pun gunakan Sway lah sebenarnya. Okay, so course outline hari ni, so simple je apa yang saya nak sharing. Okay, apa tu Sway? Okay, from PowerPoint to digital storytelling. Okay, kalau yang tak pandai design, selalu kata lah tak erti lah nak design cantik-cantik apa kan. So Sway ni dia dah provide dah semua, dia dah tolong buatkan untuk orang yang tak erti nak design. Okay, kemudian macam mana kita nak share kita punya link Sway. Okay, so mungkin sambil-sambil tu mana yang boleh buka Sway tu nanti boleh sambil-sambil follow lah kot yang practical session. Okay, sebab saya banyak buat practical session. Okay. So Sway ni kita boleh masuk gunakan dua cara lah, maksudnya dua website kita boleh nak akses. Pertamanya kita gunakan Microsoft Online ataupun Office, kita Google je, right? Kita Google Office 365. Kita boleh masuk melalui Microsoft 365 lah. Okay, kalau mana yang macam Poly dah ada account Poly kan, kalau tak boleh create account sendirilah. Okay. Okay, so kat sini application semua ada kan, ada Outlook, OneDrive, so on. Okay, kalau nampak kat sini ada Sway. Okay, so ada S kat sini, Sway. Okay, so kita klik dekat Sway. So ni nanti yang ini paparan yang daripada kita masuk daripada office.com.
Okey, kalau lagi satu cara adalah boleh type saja sway. Okey, so boleh masuk melalui sway.office.com. Okey, dia ada beza. Kalau masuk daripada dua-dua site ni, dia akan ada beza dari segi interface lah. Kalau sway.office.com, so inilah paparan dia. Okey, paparan dia terus kepada kita punya Sway Dex lah. Deck Sway tu sendiri. Kalau masuk daripada office.com, kita akan jumpa deck yang ada apa ni? Office tu semualah, yang Words, Teams dan sebagainya lah. Dan bila kita klik pada Sway, dia punya deck ni berbeza dengan deck kita masuk terus kepada Sway. Okey, tapi kalau macam kita nak buat Sway je terus, tak ada nak pergi dekat yang apa ni, tak ada nak buat Words ke, tak nak buat PowerPoint ke, masuk teruslah kepada Sway.office. So kita dapat deck ni. Sebabnya kalau dekat Office ni pun nanti kalau kita nak cari template lain pun dia akan tetap akan masuk kepada deck Sway ni. Okay, alright. So far so good. Okay ke? Okay. Okay, alright. Okay, so saya start dulu dengan apa yang ada melalui Office. Okay. So kalau kita dah buat something, kita dah ada file Sway, so dia akan listed dekat bawah ni lah. Okay, kemudian ada new blank Sway, ada start from document, ada yang ini adalah dia punya template lah. Kalau kita nak guna template. So kalau kita nak tengok lagi template yang lain-lain, ada kat bawah ni, ataupun kita klik dekat more template. Okay. So dalam Sway ni macam-macam template dah buat. Macam yang mana staff yang UPLI, latihan industri, dia boleh suggest lah student-student nak GLI tu buat resume guna Sway sebab dah ada template dah. Okay, kalau budak-budak nak buat presentation pun boleh guna Sway. So kat sini kalau tengok ada portfolio, ada DIY project, ada presentation. Apa lagi template yang dia ada? Ada blog, ada announcement, okay. Kalau macam yang mana lecturers yang buat art ke apa kan, nak tunjuk dia punya art portfolio, Sway ni saya rasa antara the best platform yang boleh digunakan lah. Okay. So kalau new blank Sway, maksudnya dia akan create kepada blank lah. Kalau okay, let's say saya tunjukkan kepada kita guna template, okay. Saya ambil newsletter. Okay, apa yang ada kat newsletter ni nanti kita just edit je. Ni template yang dah siap. Kalau kita dah tak reti sangat kan, nak design macam mana, tak reti nak buat sendiri, kita guna je template, senang. Okay, then masukkan. Kalau biasa kalau dekat politeknik ke kat sekolah ada macam newsletter yang monthly, yang tahunan kan. Dah tak payah dah nak print-print. Guna je Sway ni. Boleh je kita publish online. So lebih ramai lagi yang boleh akses. Okay, dah tak payah dah kita nak send PDF. Kita send je link. Alright. Ni contoh newsletter. Okay, so hari ni saya tak nak tunjuk yang guna template sebab template ni senang dah ada. So nanti tinggal nak masukkan je kan. So saya akan ajar gunakan blank template lah. Okay, so macam mana kita nak guna blank template? So kita pergi kepada new blank. Okay. Okay, alright. So ni adalah paparan utama Sway. Okay, bila kita buat blank template, yang atas ni memang automatically ada. Alright, ni biasanya untuk kita letakkan title lah. Okay, alright. So kemudian ada storyline. Okay, storyline ni kita punya tempat, kita punya kira macam workspace lah, workspace kita nak edit sesemualah. Okay, design ni edit juga. Tapi sebab sekarang ni saya tak tulis apa-apa lagi dekat storyline ni kan. So design ni kosong tau. Tapi kat design ni Puan nanti tak dengar. Tak dengar? Dengar tak? Dengar. Okay, Dengar? okay. Saya dengar, saya clear. Okay, alright. So dekat style ni, alright, inilah nanti kita letakkan semua kita punya
kita punya design tu lah, kita nak design macam mana, nak warna apa, nak rupa macam mana. Okay, akan ada kita buat dekat design. So nanti slide ni kita nak kita scroll ke bawah ke, scroll ke tepi ke, kita nak buat dalam bentuk slide ke, okay, semua ni kita buat dekat design. So kita akan start dengan storyline. Okay, so kat tepi ni ada play ni, macam mana kita nak preview lah bila dah siap kita punya ni, kita punya template ni semua, rupa dia nanti macam mana. Okay, so kita boleh buat dekat play ni lah. And then share ni nanti, ni paling last saya akan tunjukkan macam mana kita nak sharing kita punya link. Okay, alright, so kita akan start dengan kita buat tajuk lah, macam mana kita nak set kita punya tajuk. Okay, alright. So kalau ada yang nak sama-sama buat, bolehlah sama-sama buat. Okay, saya cuba tunjukkan step by step secara perlahan lah. Sebenarnya tak ambil masa lama pun sway ni sebab dia senang. Okay, alright. So kalau tengok dekat tajuk ni, okay, dia ada title of your sway, ada background, okay, ada details, ada emphasis, ada accent dengan juga ada link. Okay, ada part-part mungkin saya tak tunjuk sebab dia adalah mungkin dia sedikit advance. So yang saya tunjuk ni supaya yang kawan-kawan semua mudah nak follow lah. Alright. So katakan tajuk hari ni saya letak apa? Saya letak webinar. Okay. Alright. So Mas dengar ke Mas? Ya, dengar. Betul, Okay, dengar. okay. So, apa guna dua ni? Okay. So, dalam sway, satulah dalam sway, apa ni, dia cuma ada macam italic, ada bold, boleh tukar font sikit-sikit sebab dia sebenarnya dia dah ready kan gabungan font tu semua untuk user lah. Alright. So, macam mana kalau kita nak bold kan, kita gunakan emphasize. Okay, dia akan jadi bold. Alright. Kalau accent pula, dia akan italic lah. Alright, katakan saya nak bold je, saya tak nak italic. Okay, saya buat emphasize je lah. Okay, so katakan saya nak letak background lah kat sini kan. Okay, sebabnya okay, bila saya play, jadi macam gitu je, tak shortnya. So kita nak tambah gambar. So kita edit balik. Okay, dekat background kita klik. Okay, bila kita klik background ni, kita nak masukkan gambar kan. Okay, nanti akan ada panel di sebelah kanan ni akan appear. Alright. So, kita boleh up gambar sama ada daripada device kita kalau kita dah ada gambar kita sendiri. Atau kita boleh guna yang suggested. Atau kita boleh ambil dekat mana-mana sumber yang dia dah list dekat bawah ni, daripada YouTube ke, Bing Image ke, Flickr ke, OneDrive ke, kalau gambar kita simpan kat OneDrive kan. Okay, suggested ni maksudnya, okay, katakan saya type sebab webinar sway, saya cari gambar berkaitan dengan sway. Okay, so nanti sway akan carikan gambar yang bersesuaian dengan apa kita punya search kat sini. So tak payahlah kita nak pergi dekat Google, lepas tu kita pergi cari gambar, kita download, dekat sini kita boleh buat terus. Okay, katakan saya buat ni. Okay, saya klik gambar yang saya nak ni, saya add. Okay, nampak tak tu? Dia dah masuk dekat sini. So cuba kita play. Gitu, cantik tak? Cantik kan? Okay, alright. So ini yang atas ni yang first kita panggil cut. Ni dia panggil cut tau. Okay, yang kotak-kotak ni kita panggil dia cut. First cut ni memang dia akan jadi first page. Dia akan jadi main page, dia akan jadi title lah. Kalau kita guna nanti scroll ke bawah, yang ini akan jadi title. Kalau kita guna jenis slide, ini akan jadi first page. Okay, yang first cut akan jadi first page. Alright, so macam mana kita nak tambah cut baru? Okay, macam mana kita nak tambah cut baru? Okay, nampak tak ni ada plus dekat sini? Alright, so kita klik plus. Okay, so apa yang ada dekat plus? Okay, apa yang ada dekat plus? Okay, kat sini suggested. Maksudnya dia suggest kita guna ni lah. Heading, text, image, stack.
Okay, upload. Okay, tapi sebenarnya kat sini ada juga kita boleh gunakan 3 lagi ni, text, media dengan group. Okay, kalau kat text kita tengok apa yang ada dekat text. Ada heading 1, ada text. Okay, kalau kat media kita boleh masukkan semua multimedia punya source lah. Okay, ada image, ada video, ada audio. Okay, kalau dekat group ni sebenarnya mau kepada picture. Okay, picture kita nak nampak dalam bentuk grid. Mungkinlah kalau dia nak buat portfolio tu art portfolio kan. So banyak, mungkin dalam satu-satu macam slide ataupun card tu dia nak banyak gambar, tapi dia nak display macam mana? Okay, dia nak display dalam bentuk grid ke? Dia nak display dalam bentuk comparison ke? Dalam bentuk stack ke? Ataupun dalam bentuk slideshow? Okay, boleh pilih kat sini. Okay, alright. So, apa beza bila kita pilih heading dengan teks? Okay, saya test dulu pilih teks sebab saya nak tunjuk perbezaan dia. Okay. Bila teks sahaja, dia tak ada kumpulan sebenarnya. Okay, ni teks maksudnya dia terus dekat bawah ni lah, dekat bawah webinar ni. Kalau heading, ya. Okay, kalau heading nampak tak? Dia ada color kelabu ni. Kenapa kelabu? Sebenarnya nanti kita boleh jadikan dia sebagai grup-grup untuk mudahkan kita manage. Okay, kita manage kita punya card. Alright. So katakan yang first ni untuk second section ni saya nak buat introduction. To Sway. Right? To Sway. Okay. Okay, saya masukkan gambar. Okay, kat sini. Okay, saya drag gambar kat situ. Okay. So, kita tengok apa jadi. Okay, nampak tak? Okay, yang ni saya guna scroll kepada kiri kanan. So, dia akan jadi macam ni. Okay, alright. So, kita edit. So, katakan dekat introduction to Sway ni, kita nak bagi tahu, kita nak kumpulkan apa content yang ada dalam introduction. Okay, so kita buat lagi tambah. Okay, katakan tambah teks. Okay, nampak tak? Bila saya tambah teks dalam heading yang sama, kelabu ni dia akan follow sama. Maksudnya dia ni satu group of card lah. Dia dalam satu, kalau macam dalam PowerPoint tu dia ibarat macam dalam satu slide. Macam itulah dia punya perbandingan dia. Okay. Alright. So kat sini bullet pun ada, numbers pun ada, heading pun ada. Okay. Link pun ada. Okay, katakan saya buat kat sini. Add. Okay. Add text. Add video. Okay. Add picture. Okay. So apa lagi? Okay, katakan saya nak tambah nanti saya tunjukkan macam mana dia jadi display dia. Okay. Okay, katakan kita tambah lagi image. Okay. So image kita boleh pilih kat sini lah. Okay lah, katakanlah saya pilih image lain lah. Image office. Sorry. Office. Okay. Okay. Tekan saya tambah lagi image. Okay, saya tambah lagi satu image. Okay, ni nanti sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat stacking . Okay, katakan ada 3 gambar yang saya masukkan image. Alright, so kita tengok, kita play.
Okey, ni tadi yang first card kita. Okey. Ni second card tapi dalam group yang sama. Nampak tak? Dia tindan semua. Okey, nampak tak dia tindan semua? Ni dia letak kat tepi ni, dia letaklah mana-mana yang dia rasa boleh muat kan. Alright. Okey, cuba kita letak dekat luar. Okey, dia bila satu group. Alright, boleh drag. Okey, jap. Okey, katakan saya buat stacking untuk 3 gambar ni. Alright, saya klik sini. Klik. Kita klik gambar yang kita nak jadikan dia apa ni, group. Okey. So kita groupkan dia. Okey, nampak tak ada panel kat tepi ni, dia akan ada automatic. Okey, kalau automatic ni tadi macam ada susun tadi tu lah, ada susun ikut grid macam ni. Okey, ni untuk stacking. Okey, ni untuk grid. Ni dalam bentuk slideshow. Okey, yang bawah ni. Okey, ada slideshow tapi dia ada tunjuk gambar-gambar kat bawah ni. Okey, ni slideshow yang nanti dia akan nampak sedikit gambar next picture tu apa. Okey, so saya tunjukkan satu-satu dia punya hasil. Okey, kita start dengan stacking. Okey, stacking. Tengok kalau kita play jadi apa. Okey, nampak tak? Dia stack. Okey, macam mana kita nak tengok dia apa ni? Dia gambar yang kat belakang-belakang tu. Okey, kita just klik. Okey, nampak tak? Alright, ini stacking. Okey, ni kenapa nampak dekat belakang enggak? Sebab gambar ni gambar PNG. Gambar PNG dia akan clear. Dia tak sama macam gambar JPEG. Gambar JPEG belakang dia akan putih. Okey, kalau PNG dia akan gambar objek tu je, so background tu dia tak ada. Sebab tu dia nampak apa ni? Yang dekat belakang tu. Alright. So ini stack. Okey. Okey, kalau kita pilih okay, group type, kita pilih grid. Okay, kita tengok kalau grid jadi macam mana. Kalau grid, nampak tak? Dia susun ikut keutamaan lah 1, 2, 3, 4. Okay, ni tadi ada 3 gambar. So ada gridkan dia dalam 3, ada 3 image je lah. Okay. So kita tengok lagi slideshow. Bila slideshow jadi macam mana? Okey. Okey, bila slideshow. Okey, bila slideshow. Okey, nampak first image, nampak tak ada apa ni? Ada arrow kat sini. So, kita boleh klik macam tu. Okey, kita boleh slide gunakan mouse dekat arrow dia. Okey. What else? Okey, group. Okey, yang ni pula. Okey, slide tapi ada gambar-gambar kat bawah dia ni. Dia tunjuk keseluruhan gambar lah, ada apa lagi. Okey. Okey, nampak tak ni dia punya main slide. Kat sini apa gambar yang ada dalam that group, dalam group tu. Okey. So, still kita gunakan arrow ni tapi kita nampaklah dekat gambar dekat bawah tu. Okey, so kau nampak yang mana aktif. Okey, nampak tak yang aktif dia akan kelabukan. Dia akan ada border warna kelabu. Okey. Alright. Okey, so lagi the last one, group type dia adalah okey, yang ni. Okey, kita play. Okey, so mungkin gambar ni besar. Kalau gambar yang macam dia macam shape dia kotak kecil sikit, dia akan nampak macam ni satu gambar. Kak Yu, suara Kak Yu mute. Kak Yu mute. Okey, so ni sepatutnya kalau gambar tu kotak dia kecil, sebab ni tadi saya pilih gambar yang panjang kan. Okey, bila
gambar yang kotak dia kecil sikit daripada ni. So kita akan nampak lagi sebahagian gambar dekat sini yang gambar yang kedua sebenarnya. Okay, alright. Okay, so ni untuk part apa ni? Part add video, add text. Okay, saya dah tunjukkan add text. Okay, add picture pun saya dah done. Okay, kita tengok macam mana kita add video. Okay, so kita buat yang baru. So kita tambah, pergi dekat media. Okay, kita tambah video. Alright. Okay, kita tambah video. Sorry, kita buat heading baru lah Okay, kita tambah video. Okay. How to insert video. Okay, so macam mana kita nak insert video? Sama juga macam image tadi. Okay. So dia akan ada panel dekat sini. So kita boleh cari keyword untuk kita punya video. Ataupun kalau kita dah ada link, kita just masukkan link ni dekat sini. Okay, create link. Pengalaman saya kalau masukkan daripada device sendiri, video daripada device sendiri, kalau video tu panjang lebih kurang 20 minit pun kalau video tu punya length lebih kurang mungkin tak sampai sejam, sangat lama untuk di-upload sebenarnya. Okay, the best solution yang saya boleh suggest, gunakan link lah. Okay, gunakan link ataupun gunakan direct apa yang Sway dah readykan dekat sini. Okay, katakan Sway, saya nak cari video mengenai Sway. Okay, so dia akan suggest kat sini video mengenai berkaitan dengan Sway. Okay, so kita klik mana video yang kita nak, kita add. Okay, boleh. Okay, kalau kata link, okay, yang link, okay, kita add video. Okay, saya carilah satu kat sini, YouTube. Okay. Okay. Okay, katakan seperti ini. Okay. Saya copy. Right. So saya klik kat sini. Saya boleh paste dia punya link yang di-share dekat YouTube. Okay. Intro to Sway. So kita bagilah tajuk kat sini. So kita pun okay. Okay, nampak tak tu? So kita try play. Okay. Dia kalau play memang dia akan sentiasa starting dengan first page lah. Okay, how to insert video. Okay, yang ni tadi kan, how to insert video kan. Okay, sebab dekat title tu saya memang tak masukkan apa-apa picture. So dia akan bagi plain lah macam ni. So ni yang first yang tadi saya masukkan. Okay, so dia boleh play terus. Okay, mudah je kan? Alright. So dah 9.50. Okay, so ini nak masukkan video lah. Okay, so saya quick, saya buat terus macam mana nak masukkan audio pula. Okay, how to insert audio. Alright. So macam mana nak insert audio dalam Sway? Ada dua cara. Sama ada record offline. Okay, record offline, lepas tu kita masukkan, atau kita boleh directly record. Okay, so saya klik dekat audio. Okay, ini kalau ada audio, katakan audio Sway. Adakah audio Sway? Tak ada. Okay, alright. So kalau kita ada record dekat offline, maksudnya bukan direct record dekat sini, kita boleh drag terus daripada suggested, pergi dekat my device.
Okay, kita drag terus dekat sini sebab saya tak ada record yang offline, so saya tunjuk macam ni je lah. Okay, so macam mana pula kita nak record direct dekat kita punya apa ni, kita punya card. Okay, so nampak tak ni ada record. Okay, so kita klik dekat record, so kita allow lah mic. Okay, so kat bawah ni dia akan ada timing 3, 2, 1, nampak? Okay, so introduction. So let's say saya kata how to insert audio. Okay, so bila kita stop, okay, kita boleh dengar balik. Kok-kok lah tak sedap. Okay, so kalau rasa macam tak sedap, record lah balik kan. Okay, kalau rasa macam suara tu dah merdu, so kat sini ada re-record, ada buang, ataupun ada add to sway. Katakan saya add to sway. Okay, tapi dia akan ambil masa lama. Kat bawah ni sebenarnya slide apa ni, slide yang menunjukkan berapa lama dia nak prepare kita punya material lah. Maksudnya audio yang kita record tadi betul-betul ready dekat kita punya card. Okay, nampak tak lama? Nampak? We are preparing your audio file for a great playback experience on any device. Okay, ni saya skip je lah ya, nanti lambat pula. Sebab dia, okay, alright. Okay, nice, dah ready. So kita play, kita try. Okay, how to insert audio. So kalau macam puan-puan yang mana contohlah yang ajar mungkin bahasa Inggeris, yang ajar MPU kan, nak bercerita dekat slide ni, so ni nice lah nak guna. Okay. Okay, kenapa pula dia tak boleh nak play? Okay. Okay. So saya nampak kalau audio ni kelebihan kalau mungkin lecturer English ke dia nak ajar pronunciation kan, mungkin ni antara yang best way lah boleh guna. Okay, alright. So ini basically yang kat sini saya dah ajar yang paling basic, semua saya dah ajar dah. Alright, so macam embedded tu semua tu agak advance. Okay, so saya tunjukkan dekat design pula. Apa yang ada dekat design. Right, so kita pergi dekat tab design. Okay, kat design ni pun sebenarnya dia more kepada ni nanti dia akan tunjuk bila kita pilih benda-benda ni semua, dia akan jadi apa kat sini. Okay. Okay, alright. Kalau tengok dekat styles, dekat design ada styles. Okay. Dekat styles ni ada nampak tak vertical, horizontal dengan slide. Okay. So vertical ni, horizontal dengan slide ni kadang-kadang kita tak nampak sangat bezanya kecuali bila kita dah play. Okay. So contoh kalau vertical ni dia ke bawah. Okay. So nampak tak? So bila saya slide maksudnya dari segi user view, okay, orang yang akan dapat link kita ni nanti dia perlu scroll ke bawah untuk tengok konten. Okay. Kalau horizontal, okay, kalau horizontal dia ke kanan. Tapi gunakan mouse dia boleh run. Nampak tak? Dia boleh run guna mouse. Ni saya guna mouse ni. So dia nampak smooth lah. Okay. Alright. Kalau slide, okay, ni saya scroll saya punya mouse. Okay. Kalau slide guna mouse scroll memang dia tak boleh nak run kepada next slide. So kita kena guna apa? Kita kena guna kat bawah ni. Nampak tak arrow next ni kan? Okay, kita kena guna this one lah. Okay. Okay. Kalau kita nak tengok ada berapa banyak card dekat dalam kita punya apa ni? Kita punya sway ni. Okay, kalau dia nak tengok macam ibarat macam content outline lah. So boleh klik dekat ni dekat content ni. So nampaklah ada berapa card. Macam tadi saya buat 4 card, betul tak? Yang ni card ni ada dia punya group dia. Okay, yang ni ada group insert video, yang ni ada group insert audio. So ada basically ada 4 card termasuk home. Okay.
Home ni kalau kod sway dia tak kira sebagai card, dia kira sebagai intro lah, sebagai main page. Okay, so card dia ada 3. Okay, alright. So kat bawah ni kita boleh pilih kita nak style yang macam mana. Okay, so katakan saya pilih style yang macam ni. Okay. So dia akan pilihkan lah, sebab tu saya kata sway ni yang mana tak reti design tak payah pening. Sebabnya sway memang dia dah buatkan untuk user. Okay, so boleh klik kat sini banyak lagi. Okay, katakan nak tulisan macam ni. Kalau tengok ni tulisan dia lain tau ni, dia punya font ni. Walaupun nampak macam sama, tapi font dia tak sama. So kita boleh pilih mana-mana font yang kita nak. Right. Okay, kita kasih pilih ni kan. Okay, nampak tak font dia color lain. Okay. Alright. So, kalau nak pilih ni. Contoh pilih ni. Jadi macam ni. Okay, ni sebab nampak tak main title dia kat atas kan. Okay, saya pilih yang ni lah tadi. Okay, sikit. Okay, nampak sikit muka dia kan. Alright. So, katakan kita nak kat sini ada sikit lah boring lah. So, kita nak adjust sikit kan. Nampak ni color, typography dengan texture kita boleh edit lah. Okay, dia bagi juga sikit apa ni, untuk kita edit ikut cita rasa kita. Okay, kita tekan kepada customize. Okay, alright. So customize ni kalau tuan-tuan tengok, okay. Okay, kat sini yang ini adalah yang memang by default created ni. Okay, dia by default. Okay, ini apa gambar-gambar yang kita dah kita dah masukkan dalam kita punya card tadi. Sebenarnya kita boleh pilih, dia akan boleh tolong pilihkan color based on gambar-gambar yang kita dah pilih tadi. Mungkin kita ada theme color kita kan based pada picture kan. Okay, katakan kalau ni. Nampak tak bila saya tekan ni, nampak tak dia tukar warna ni seakan-akan apa yang ada dekat gambar ni. Okay, katakan saya pilih gambar satu lagi. Okay, katakan saya pilih office yang ni. Okay, nampak tak warna yang dipilih akan nearly sama macam gambar ni. Nampak ada biru ni, ada warna yellow ni. Okay, warna ada seakan-akan yang ni lah. Okay. Kalau saya pilih yang ni. Alright. Custom ni apa? Custom ni kita kena tahu sikit lah warna, kod warna. Okay, ni sebab dia minta RGB punya color. Katakan saya nak hitam kan. Okay, hitam dia semua kosong. Okay, nampak tak? Dia tukar color hitam. Okay, kalau tukar color hitam, katakan saya pilih hitam. Dia akan keluar kat sini yang warna hitam dia lah. Tapi ni sebab gambar ni dah penuh. Okay, dengan jadi dia tak nampak warna hitam dia. Okay. Okay, biasanya kadang-kadang macam ni dia akan tukarkan warna hitam. Right. Katakan ni saya buang, saya pilih yang ni. Right. So bila kat sini kita dah pilih ni, kita boleh lagi pilih nampak tak dia akan pick color yang seakan-akan dengan gambar yang kita pilih. Alright, katakan saya pilih simply ni. Okay, nampak tak ni? Maksudnya background dia warna asalkan biru ni. So tulisan dia putih. So dia akan apply lah dekat kita punya slide. Okay, kalau kata saya pilih ni. Okay, sebab dia ni warna putih. So dah ada belakang ni ada warna coklat-coklat ni. So tulisan dia warna putih. Okay, so font choice. Maksudnya kita boleh pilih kita punya font. Okay. Okay, kita nak apa? Yang ini ni kalau nampak dia tulis kan Choir Sun Universe. Maksudnya ni dia dah pair kan. Okay, dia dah pair kan. Dia dah siap-siap tolong pairkan font tu. Kalau guna Rockwell Nova ni yang ni. Okay, Tahoma dia letak kat mana? Okay, Tahoma dia dekat sini. Tahoma dia pada subcard tu. Dia letakkan sebagai Tahoma. Rockwell Nova ni pada main title. Okay. Alright, so nampak ni semua dia dah pairkan. Cumanya dia agak terhad lah. Okay, tapi
kira banyak jugalah choice yang diberi. Okay, so macam ni animation maksudnya bila kita masuk bila first dekat home tu kita punya teks ni berapa laju dia masuk. Okay, kalau subtle ni dia memang slow lah, moderate, sederhana, intense ni dia akan laju. Okay, kalau text size, kalau large dia akan jadi large lah. Ini je lah, dia tak adalah dia nak bagi boleh pilih 12 ke 76 ke apa ke, sebab dia memang dah ready kan design untuk kita. Kita cuma boleh ubah sikit-sikit je. Okay, alright. Okay, ni untuk bahagian style. Okay, dah settle dah style. Last sekali macam mana kita nak share. Okay, macam mana kita nak share. So nampak ni, so, kita nampak dekat share ni kan. Okay, sama juga macam kalau yang sebelum ni, mana yang dah join, saya tak ingatlah Kak Ina punya webinar, dah macam mana nak sharing, sama juga, dia punya konsep sama. Okay, kita boleh share dekat specific people or group. Okay, yang ni kita kena buat apa? Kita kena masukkan email address. Okay, maksudnya certain orang je yang boleh access kita punya content. Alright. So kalau yang ni maksudnya kalau macam saya guna @pmj.edu.my, maksudnya yang beralamat @pmj.edu.my saja yang boleh access. Okay. Kalau anyone with link, maksudnya siapa-siapa yang dapat link tu dia boleh access. And then kita boleh bagi sama ada dia boleh view ataupun boleh edit. Okay. Kalau edit kena biasa apa yang bila saya test dia memang kena ada Microsoft account lah sebab nak edit dekat Sway kan. Okay. Kalau view kita boleh share through email. Okay, boleh gunakan Facebook, Twitter. Okay, LinkedIn, Line. Okay, get embedded code. Kalau yang ni, okay, get visual link ni, dia bagilah kita punya cover ni. So kita boleh copy dia punya link, kita boleh bagi dekat email. Okay. So bila email tu nanti kawan-kawan kita nampak lah tajuk kita punya kita punya Sway tu tajuk dia apa. Okay, kalau kat student mungkinlah kita punya subjek kat sini kan. Sekali dengan front page ni, front picture ni. Okay, dia punya home dia. Okay, and then copy boleh email. Okay, what else? Apa lagi? Okay, kalau kita nak bagi edit tu orang tertentu je, rahsia sangat, so kita boleh letakkan password. Okay, require password to everyone ataupun only require a password to edit. So untuk edit je. Mungkin boleh view pun boleh letak password, nak edit je pun kita boleh letak password. Okay. Alright, so tu saja. Sebenarnya ada banyak lagi dekat Sway ni yang tuan-puan boleh explore. Okay, macam embedded. Macam embedded tu saya dah try, dia tak banyak. Dia hanya Twitter dengan iframe tak saya yang dia benarkan buat masa sekarang ni. Okay. And then kat tepi-tepi ni nanti pun tuan-puan boleh explore. Okay, macam save template ni kita dah buat cantik kan. Kita takut lupa macam nak buat, kita boleh save as template. Duplicate pun boleh. Nak print pun boleh, export pun boleh. Macam access checker ni semua, ni agak advance sikit. So ni boleh explore. Okay, alright. So ada soalan ke? Saya bacakan soalannya. Okay, dari bawah dulu. Cik Hamzah tanya, Sway ni tak ada efek ke macam PowerPoint? Soalan pertama. Efek dia, dia tak ada efek. Okay, efek dia biasa dia dah ready kan. Kalau perasan kadang-kadang bila certain design kita pilih, ada yang gambar kita akan static je. Okay, ada yang gambar dia kita tengok tiba-tiba macam kecil, besar, tu semua dia dah readykan untuk kita. Dia memang tak boleh menggantikan PowerPoint lah, tapi dia sebagai satu alternatif. Yang mungkin bila PowerPoint kita susah nak upload lah itulah semua, macam Sway kita buat online semua kita dah boleh
kita dah boleh distribute kita punya link. Dia memang terhad lah, dia terhad. Dia bukan pengganti kepada PowerPoint tapi dia just an alternative. Cumanya dari segi kita nak link macam YouTube ke apa, lebih mudah lah. Okay, seterusnya Puan Mariati Morsi, selepas ni design sway ni nanti macam mana kita nak save? Apa? Tak dengar? Macam mana nak save? Bila dah design ni, macam mana nak save? Ni auto save ni. Kan? Kejap mas, tak dengar. Okay, bila dah buat design sway ni, dah siap, macam mana nak macam mana nak simpan? Macam mana nak save? Dia memang auto save. Okay, menjawab ya Puan Mariati. Dia auto save. Dia sama macam macam yang online punya application kan. Dia biasa dia auto save. Okay, soalan lain. Okay, ada nota tak? Ada yang nak explore nota? Ada boleh share? Nanti. Saya tak adalah nota, saya buat outline je. Kalau saya rajin buat nota nanti saya share. Okay. Menjawab soalan Puan Fuzia Haiza. Okay. Tulisan pada home page tu boleh dialih ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan ke? Dia depends kepada design apa yang kita pilih. Sebabnya tu semua memang application tu dah buatkan untuk kita. Maksudnya design tu kalau dia kata design tu dekat atas, maksudnya memang dia akan apply tulisan tu kat atas. So kita kena pandai pilih design. Okay, soalan seterusnya, ada tak maximum time untuk record audio? Record audio, tu saya tak pastilah. Nanti sebab saya tak terfikir pun nak cari berapa length dia. Nanti saya check Ada lagi soalan? Okay. Kalau video, saya tambah sikit Kalau video PMP, nak jadikan this one adalah video PMP kita. So kalau untuk student tengok, perlu 3 hingga 5 minit saja. Kalau benda tu macam kita bagi talk kan, kita bagi talk, sebenarnya efektif video PMP adalah 3 hingga 5 minit. Tapi kalau video pengajaran, maksudnya kita dengan diorang conference kan, tak kisahlah lama sejam, terpulang kepada lecture dalam kita punya lesson plan lah. Macam tu. Tapi kalau kita nak suruh diorang tengok video and buat task, 3 hingga 5 minit saja. So audio pun tak perlu lama lah. Betul tak Kak Yu? Apa mas? Maksudnya kalau video PMP sebenar, kalau kita suruh student tengok YouTube, suruh student dengar audio, dia punya tempoh tu tak boleh lama lah, 3 hingga 5 minit saja. Dia baru efektif lah. Video yang efektif lah. Kalau lama-lama nanti budak dah tak fokus. Betul. Dia nak jawab soalan semua tu kan. Ada soalan lain lagi? Ada soalan lagi tak? Okay, cuma komen lah, cantik background Puan Mas, nampak futuristic. Dia kena share kat mana nak tengok. Ada lagi soalan? Kalau macam macam tak faham ke apa ke, boleh je PM chat dekat team ni dengan saya pun boleh je. Mana saya boleh jawab tu saya jawab lah. Okay, ada soalan lain ke? Mas Ayu nak tanya, Mas Ayu nak tanya untuk Microsoft ni, adakah ada accessible kalau kita nak insert file untuk English atau ke Indonesian? Tadi Mas Ayu tunjukkan masukkan video kan, audio dengan file yang bentuk tu. Maaf tak clear. Boleh tak type sebab tak clear. Sebab tapi tak boleh type ni sebab guna phone, dia tak boleh enable untuk use dia cepat tak untuk kita insert dalam itu. Hafiz?
animation. Dr. Fiz cuba jauhkan sikit mic tu, jangan terlalu dekat. Tak berapa dengar, boleh ulang? Boleh tak untuk Microsoft Wave kita insert file bentuk GIF ataupun animation? Oh, kita insertkan animation untuk first display tu. Itu kan maksudnya? Ya betul. Ah. Ada feature tak perlu kita insert? Kak Yu, Dr. Fiz tanya untuk first display tu kita nak masukkan animation macam montage lah kot. Boleh ke tak? Video lah kan? Ya. Kalau ada YouTube link kat atas tu nanti ada link. Nampak tak tadi kat atas first tu ada link kan? Masukkan link tu. Maksudnya first video tu dia montage lah, montage dia. Sebab setiap kad dia akan ada link. So kita boleh letakkan link. Jangan direct tau letak video kat situ. Nanti berjanggut lah tunggu video tu upload. Okay. Soalan lain? Ada soalan lain? Soalan lain? Saya tengok soalan dekat Facebook Live. Okay. Sebab kita online dua-dua kan. Ada tanya kalau matematik tu macam mana nak engage dengan student? Matematik. Alamak, dah lama tinggal matematik ni. Matematik. Mungkin dia boleh, kalau kata jalan kerja, okay, boleh buat jalan kerja, savekan as image, attachkan dekat kad. So itu yang saya nampak lah. Atau boleh buat video kan? Kan dalam kelas pun kalau kita buat, kita boleh buat video kan? Boleh buat video, kita linkkan dengan dekat kad kita punya video. So ni apa ni? Upload dulu lah dekat YouTube ke? And then linkkan dekat kita punya kad. Menjawab ke soalan Puan ni? Nampaklah pula komen ni. Menjawab tak soalan tu? Okey, maksudnya soalan dia tadi boleh Cecilia Chong tanya, salam, boleh masuk equation matematik tak? Equation matematik memang tak boleh sebab dia basic, teks pun basic. Oh. Okey, Cecilia menjawab soalannya. So memang kena ajar guna PowerPoint lah ke terus direct whiteboard? Whiteboard kan? Sebabnya ni dia lebih kurang macam Sway ni, dia lebih kurang macam PowerPoint. Cumanya dia bukanlah totally macam PowerPoint sebab PowerPoint offline. Sway ni dia online. Maksudnya kalau kita ada Sway ni, budak bila-bila nak akses pun dia boleh akses. Kan dia sentiasa selagi mana dia ada link tu dia boleh akses. Kalau PowerPoint nanti dia orang kena download, kena simpan semua kan. Itu kelebihan Sway lah. Tapi dia takkan boleh totally ganti macam mana PowerPoint. Cumanya kalau saya nampak kat sini, saya nampak kelebihan pada mungkin lecturer bahasa, lecturer MPU, lecturer yang mengajar subjek teori. Sebabnya konsep Sway ni pendekatan yang saya nampak adalah pendekatan storytelling. Dia pendekatan storytelling. Macam kita tengok Apple punya website kan. Kita tengok Apple punya website, dia pendekatan dia adalah storytelling punya pendekatan. Menjawab tak soalan tu? Wow ni. Belum ada lagi yang ni. Okay, lain-lain soalan, ada soalan lagi? Macam kalau nak suruh student buat presentation pun, presentation slide kan, guna Sway je senang. Kan tak payah lecturer nak simpan banyak-banyak PowerPoint tu. So minta dia orang bagi link, kan dah belajar guna Teams tu kan, kelas yang Kak Ina ajar team untuk classroom kan.
So budak letakkan link, so nanti semua online je lah. So tak adalah berat sangat kita punya apa ni? Kita punya laptop ke PC ke. Sebab semuanya ada dah ada ni online. Mas, buka FB Mas, ada soalan daripada FB. Tengah buka juga. Boleh bacakan tak? Sebab saya tak boleh nak scroll ni. Sekejap. Kak Su, boleh bacakan tak Kak Su? Okey, ada soalan lagi Puan Mas Ayu. Kalau video add pada link GIF file boleh attach untuk virtual lab application? Maksudnya macam mana tu? Mungkin ada virtual lab kot, macam dia buat macam network, mungkin ada apa nama? Netacad kan? Oh nak linkkan kepada Netacad ke? Contohlah, nak linkkan kepada site virtual lab tu ke? Saya Adakah macam tu? file, GIF file. Dia kata GIF file. GIF.gif kot. File tu dalam bentuk .gif boleh attach kepada virtual lab application. Macam tu. Biasa kita buat link je kan? Buat link je lah. Ataupun kita videokan siap-siap. Okay, kalau kita ajar Netacad, okay, kita videokan dulu and then baru kita share lah dekat YouTube apa yang kita dah upload tu kan? Sebab dia ada link. Kalau kita ada virtual lab, memang virtual lab tu kita tak boleh nak drag masuk dekat kita punya card. Sebab Sway ni dia ringan lah kan. Tapi dari segi link tak ada masalah. Macam juga YouTube kita nampak macam dia ada kat situ, tapi sebenarnya benda tu link. Faham tak? YouTube tu kita nampak dekat situ tapi sebenarnya dia dalam bentuk link. Faham tak apa yang saya katakan ni? Nak usekan space juga sebenarnya. So jangan, tak boleh terlalu berat jugalah. Sebab kalau link dia dah tak berat pun, sebab dia sebenarnya dia attach link tu integrate kan? Dia integrate je. Menjawab ke soalan Dr. Fiz? Boleh. Okey, ada satu soalan. Dia kata kalau view dekat phone ada problem ratio tak? Contoh gambar di PC full tapi di phone akan terpotong. Ni tak pasti sama ada untuk Sway ke ataupun Teams ke ataupun e-learning ni. Itulah dia kena spesifik soalannya. Adakah dekat CDOS, dekat Teams ataupun phone tu maksudnya dia guna Teams menggunakan phone. Lepas tu dia create Sway. Ataupun Sway kalau pakai phone. Sebab kalau kita pakai Teams tak full kita punya aplikasi orang kata dekat phone tu. Macam mana? Daripada siapa ni Arif Yusof kan? Kalau view dekat phone ada problem ratio tak? Yang tu tak dapat nak jawab soalannya sebab tak tahu yang masa tu dia tanya. Ya. Kebanyakannya bertanya berkaitan dengan equations lah kalau kita nak insert masuk dalam Sway tu. Cara paling mudah kita snipping tools, cut dia jadikan JPEG and then masuk kat dalam Sway. Itu je cara paling mudah. Kalau tak kena cari kat web mana and then buat video ataupun share link ke, itu je lah. Tapi cara yang paling mudah adalah kita snipping toolskan dia, print screenkan dia, insert masuk dalam JPEG lah ataupun PNG. Sebabnya equation tu dia special simbol kan, dia banyak special simbol kan? Ya. Ada soalan lagi? Wah, ni ada pisang panas punya soalan ni. Kita tengok lagi. Ada lagi soalan? Ada soalan atas saya termiss ke? Boleh bacakan pun boleh.
Okay, kalau tak ada soalan saya nak bagi bonus ni. Cik. Tak ada kot. Tak ada? Tengok macam tak ada dah rasa. Okay, video ni saya akan share balik. So saya akan share dekat dalam stream dan boleh tengok juga dekat live Facebook e-learning PMJ. Okay, dah berjaya lah buat OBS tadi. Mula awal-awal kecil besar kan. First time. Okay, untuk yang ada Microsoft punya Microsoft punya account, so boleh redeem lah. Mas kau ada ke nak aku tunjukkan ni? Boleh juga share kat you. Saya kalau saya buka nanti yang dekat Facebook tu nampak semua. Okay. So boleh redeem dekat Microsoft Educator. Okay, so dia punya code adalah T-MMF6F9A20. Semua huruf besar. Dapat tak? Okay, saya ulang T-MMF6F9A20. Okay, saya dah hantar dekat chat. Okay. Dapat hadiah hari jadi hari ni. Okay, ni special lah untuk orang PMJ kan. Siapa yang saya buat pertandingan lah, pertandingan sway. Dapat tempat pertama, kedua, ketiga. So hantar, boleh submit kat saya dia punya sway, mungkin subjek dia lah sampai esok. So saya bagi hadiah lah untuk tempat pertama, kedua, ketiga. Tapi hadiah kedai DIY je lah. Pasu bunga ke. Tema. Alah, subjek sebabnya dah nak naik semester ni kan. So masing-masing punya subjek lah. Minimum berapa jumlah slide? Tak ada minimum, tapi kita tengok berapa banyak yang dia apply apa yang dia belajar hari ni. Macam hari ni dah belajar buat add links semua kan. Kita tengok berapa elemen yang dia masukkan, yang dia boleh masukkan. Okay, boleh. Yang luar PMJ tu minta maaf lah. Susah pula saya nak pergi order kat Shopee. Okay, so nanti ni lah hantar email dekat email saya lah, masayu@pmj.edu.my. Okay? Okay, itu je. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kekurangan yang tak faham ke apa, boleh personal chat dengan saya. Okay, saya pun masih dalam tempoh belajar dan masih dalam tempoh explore lagi. Okay, harapnya apa yang saya bagi hari ni boleh beri manfaat lah kepada kawan-kawan semua. Okay, tapi mana yang boleh dah explore advance, nak sharing, saya pun lagi suka. So saya pun boleh dapat ilmu yang baru daripada kawan-kawan semua. Okay, itu je. Bye. Assalamualaikum. Okay, Mas. Ada tanya nak letak syarat ke tak? Kena letak syarat ke? Syarat apa? Entah Noradila Syukur ni. Orang geng-geng e-learning boleh masuk tak? Geng e-learning tak boleh. Okay, geng e-learning tak boleh masuk. Tak boleh. Kita MIE boleh kan? Geng yang tak e-learning. MIE boleh kan? MIE lagi tak boleh. Tak boleh. Alah, disqualified lah. Okay, boleh. So selewat-lewatnya esok pukul 5 lah boleh submit yang punya link sway dekat saya. So nanti minggu depan insyaAllah saya listkan siapa yang menang 1, 2, 3 tu. Okay, boleh? Okay, setakat ni kita ada 56 orang yang dalam meeting ni. Bravo! Ramai hari ni. So saya dah download attendance untuk ULPL akan key in. Okay, so daripada poli-poli lain kita akan hantar attendance ni kepada ULPL Politeknik masing-masing. Dan sijil tidak diberikan kepada webinar kali ini sebab masalah kekangan ni lah kita masa dan sebagainya lah. Okay. Jadi kita akan bagi attendance kepada ULPL lah untuk tuan-puan telah menyertai selama hampir sejam setengah macam tu. So
tambah tolak dalam 2 jam lah macam tu. Okay. So kita ada juga pelajar kita, pelajar politeknik, ex-politeknik yang join. So diorang berminat lah kini. Kalau kita nak repeat balik webinar macam ni, setuju ke tak setuju semua? Boleh komen sikit. Okay. So kita ada beberapa siri lagi. Okay. Esok jangan lupa kita ada last webinar untuk OneNote. OneNote. So sangat bagus kepada kita punya staff dan pensyarah lah. Okay. Puan Su ada nak tambah apa-apa? Hopefully ramai yang join lah untuk OneNote tu sebab OneNote tu sama ada dia sama juga macam Teams, boleh individu, kita pantau pelajar secara individu ataupun plan. So kalau tengok dekat phone sekarang tu pun memang akan ada aplikasi OneNote tu dalam phone kita. Dalam phone ke, dalam tabs ke. So sambil kita duduk-duduk pun kita boleh semak lah budak-budak tu student kita hantar assignment dalam OneNote tu. Tapi dia sebenarnya especially for domain yang ada domain poli lah, account poli lah. Itu lebih baik lah berbanding dengan account personal, dia ada limitation sedikit lah. Dari segi kita nak control pelajar tu macam mana. So better yang ada domain lah. Tapi kalau mana-mana yang nak cuba pakai account personal pun boleh juga, tak ada masalah. Tetapi dari segi ada limitation sedikit lah kalau kita pakai yang account personal tu. So kalau boleh hopefully esok ramailah boleh join untuk join OneNote. Kita pun boleh share antara pensyarah dengan pensyarah, boleh share notes, boleh share slide, kita boleh edit, dia boleh edit. So pensyarah nak buat nota pun tak perlulah duduk depan-depan, dah boleh duduk asing-asing terus sync terus. Itu je dari saya. Okay. Dan lain Pas tak masalah. Puan Azina, saya pas Puan Azina, ada apa-apa nak share Puan Azina? Puan Azina mikrofon dia problem. Saya tu tak bercakap. Kena tunggu besok dia bercakap. Kena order Shopee tu. Okay, apa ni, sedikit intro. Oh, ada orang luar punya ni. Okay, kehadiran. Maaf. Sekejap. Okay, sebelum ending, kalau boleh kita nak buka, kalau boleh semua on video sebab saya nak snapshot untuk hari raya ke-4 kan hari ni. So at least ada sesuatu lah attendance dekat sini dengan muka masing-masing. Boleh tak onkan video? Okay, semua orang on video. Okay. Wah, semua pakai baju raya. Office ni. Kerja. Mak mana mak? Mak Azura. Alamak. Sekejap tengok kalau 56 view macam mana muka dekat skrin ni. Phone ni tak boleh pakai PC problem pula. Tengok kepala Abel dah kotak-kotak weh. Tak apa kotak, jangan kotak tu maksudnya bahagia tu. Dila masak sekejap lah. Dah belum nak gambar ni? Belum. Nak tunggu semua open. Dia maksimum berapa benda ni? 9 je ke petak? Gila-gila. Kalau pakai phone dia just boleh display 4 je gambar. Oh. Nak pasti berapa? Kalau phone mana 4 je. dia gila-gila lah ya? Dia gila-gila lah. Okay, senyum. Sekejap, nak akhirkan ni macam mana ni? Nak senyum dulu. Senyum ayu. Okay. Sedih pasal girl ni. Sedih. Satu, dua, snapshot. Depan lah. Sebelah tu betul. Ada soalan lagi ke? Nak share ke? Nak bagi ucapan ke? Boleh. Maybe ada juga yang satu tajuk ke kan? Next sharing tak? Macam Alah. hai. Sampai daripada Palembang ni.
Educator. Ni nombor tu rumah saya tu tak. Okay, Assalamualaikum semua. Hopefully esok semua dapat join lah ya. Tapi dia tak kisah. Esok speaker Azlina binti Ahmad. Dia screen dia dekat muka. Ha? Pesan dah ada dah, surat semua dah ada dah. Dia cuma minta surat je. Lepas. Salam. Salam. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya dah ambil snapshot semua. Okay, senyum. Last snapshot. Senyum. Kejap. Sebab lama sangat ni. Okay. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay. Atika tak nampak. No, Atika Roslan. Nampak muka ke atas. Oh, saya. Hafiz nampak. Nur Syahidah Syamsuddin. Tak nampak gambar. Dia kadang sebab line pun ya jugalah. Okay, so untuk pagi ni tu sahaja. So selamat menjamu selera. Masih ada buat ketupat rendang kat rumah tu. Okay, breakfast. Okay, semua. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya izinkan saya undur diri. So kita sudahi kita punya webinar dengan surah Al-As. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Esok join tau. Bye.